Ekoran pembunuhan Gu Hui, seorang Cina rakyat British, Gubernur Negeri-Negeri Selat, telah menekan Sultan Ahmad supaya menjamin kejadian yang seperti itu tidak akan berlaku lagi dan menyarankan Sultan menerima nasihat daripada seorang residen British. Sultan Ahmad menyatakan baginda tidak tahu sama sekali siapakah yang telah melakukan pembunuhan tersebut dan tidak mahu membuat surat perjanjian baru melainkan berpegang kepada syarat yang telah sedia ada dalam perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Gubernur British telah mengutuskan surat kepada setiausaha pejabat tanah jajahan British di London mencadangkan supaya British menunjukkan kekuatan senjata sekiranya Sultan Pahang tetap juga berdegil tidak mahu menerima seorang residen British di Pahang. Dengan menggunakan sebuah kapal perang yang ada di Singapura, HMS Orient, Gubernur mempunyai bahawa Sultan Pahang akan segera menyetujui syarat yang dikemukakan oleh British dan menjangkakan juga tidak akan ada sebarang tentangan dari rakyat Pahang. Assalamualaikum, saya Raja Nala dan selamat datang kembali ke video ini. Dalam video lepas, ia membicarakan tentang diet makanan harian serta budaya pemakanan orang Melayu yang dipengaruhi oleh budaya kaum dan bangsa lain di Malaysia. Jika anda ketinggalan video ini, anda boleh akses video ini di ruangan video terkini. Jika anda baru pertama kali di sini, Raja Nala Channel adalah berkenaan tentang alam Melayu dan suku kaum di Nusantara, tradisi amalan dan kepercayaan mereka, pemikiran dan budaya, sejarah serta pembentukan jati diri anak bangsa seiring dengan peradaban bangsa itu sendiri. Terima kasih kepada yang dah subscribe dan kepada yang belum, bantu saya dengan subscribe, like dan komen. Serta jangan lupa tekan butang loceng supaya anda tidak ketinggalan dengan notifikasi dan video terkini. Selamat menonton. Sejarah mengenai Pahang yang telah ditulis oleh orang Inggeris berkenaan dengan kerajaan British meletakkan seorang residen menggantikan wakilnya di Pahang itu ialah kerana pembunuhan yang telah berlaku terhadap seorang Cina rakyat British di negeri itu. Tetapi sebenarnya bukanlah semata-mata kerana pembunuhan. Antara lain ialah kerana hendak memelihara kepentingan saudagar British yang telah menanam modal dalam syarikat yang menjalankan perusahaan melombong emas dan biji timah di Pahang, iaitu syarikat Pahang Corporation Limited. Ekoran itu setiausaha kerajaan negeri John Dickson telah mengatakan yang bermaksud kepentingan kewangan beberapa orang yang berpengaruh di England yang ada dalam negeri Pahang itu jauh lebih besar daripada yang ada dalam sebarang negeri lain, dan kepentingan itu memanglah boleh dibawakan kepada tanggungan kerajaan negeri Selat menerusi kerajaan British di England dan mustahil akan dapat ditolak. Sultan Pahang itu memanglah berlaku sekehendak hatinya dan kebenaran pemajakan di negeri Pahang itu walau yang sehabis besar dan sehabis penting sekalipun semata-mata terserah kepada belas kasihan baginda itu. Jika perintah memberhentikan atau membatalkan kebenaran pemajakan daripada Sultan Pahang itu tidak dapat dihapuskan, binasalah syarikat yang memajak tanah itu. Oleh sebab itu, pada ketika yang seperti ini bolehlah kerajaan British membuat surat perjanjian dengan Sultan Pahang itu dan mengambil pentadbiran kerajaan negeri itu ke dalam tangan kerajaan British. Perbuatan seperti itu bukannya kerana membalas bela nyawa rakyat British, melainkan yang sebenarnya ialah kerana memelihara moral British. Pada 1 hari bulan Julai 1889, J.P. Roger mula menjalankan tugasnya sebagai residen British yang pertama di Pahang dan tinggal di Pekan Pahang. Beberapa orang pegawai telah dilantik iaitu pemungut cukai dan magistrat yang berkuasa sebagai pegawai daerah pada zaman ini dan mereka jugalah yang menguasai pasukan polis di daerah masing-masing. Menjelang Ogos 1889, Kapten Sayers telah menempatkan mata-mata di bahagian hulu sungai Pahang iaitu Penjum atau juga dikenali dengan nama Pamak Kubu berhampiran Kuala Lipis. Selain di Penjum, terdapat 10 buah balai polis lagi telah dibina di Pahang oleh Kapten Sayers. Kapten Sayers memberi laporan kepada Gubernur Inggeris di Singapura mengatakan kemungkinan akan berlaku kekacauan di Pahang dan pihak Inggeris harus berhati-hati dengan orang kaya Tok Raja iaitu Maharaja Perbejilai dan Datuk Bahaman orang kaya Semantan. Pada 22 hari bulan Julai 1889, Sultan Ahmad telah mengangkat dan melantik putera sulung baginda, Tengku Mahmud, menjadi pemangku raja bagi negeri Pahang. Baginda telah menyerahkan segala urusan pemerintahan negeri Pahang kepada Tengku Mahmud dan Tengku Mahmud juga yang akan menjalankan rundingan dengan residen British dan meminta pembesar-pembesar negeri supaya patuh kepada Tengku Mahmud. Antara masalah utama residen British di Pahang ialah cuba menghapuskan adat memakai hamba abdi, menghapuskan aturan kerahan rakyat, membuat kerja kerajaan dengan tiada berupah,
menetapkan pendapatan atau gaji sultan serta orang-orang besar Pahang, menarik kuasa orang besar yang boleh memungut cukai seperti aturan lama dan membuat peraturan baru untuk memiliki tanah. Tambahan pula, kebanyakan orang-orang besar itu ada mempunyai beberapa orang datuk di bawahnya yang hendak diberikan gaji. Usaha untuk menetapkan gaji orang-orang besar itu merupakan salah satu sebab yang menyebabkan bangkitnya gerakan menentang campur tangan British dalam pemerintahan di Pahang. Dalam bulan Disember 1889, Datuk Bahaman, orang kaya setia pahlawan Semantan, telah dituduh memungut cukai cara lama dan menyalahi undang-undang kerajaan. Aduan dibuat oleh peniaga yang membayar cukai dan mereka tidak berani menentang Datuk Bahaman yang berkuasa di Semantan. Datuk Bahaman sebenarnya tidak bersetuju dengan cara pemerintahan British yang dijalankan di Pahang kerana kerajaan tidak mahu menaikkan gajinya sama banyak seperti gaji orang besar berempat. Majlis Mesyuarat Negeri Pahang telah bersidang buat kali yang kedua pada 11 hari bulan Januari 1850 ekoran isu gaji. Datuk Shah Bandar, Tok Raja, Tok Gajah, Orang Kaya Temerloh, Orang Kaya Cenor dan Orang Kaya Lipis telah meminta supaya ditambah lagi gaji mereka dan gaji ketua di bawah mereka, iaitu datuk-datuk yang telah dilantik dengan persetujuan Sultan Pahang. Orang-orang besar Pahang itu juga telah meminta supaya diberikan kepada mereka surat bertulis mengenai peraturan yang menentukan kuasa dan kewajipan mereka sebagai orang besar di Pahang. Hasil persidangan Majlis Mesyuarat Negeri itu tidak memuaskan hati orang-orang besar Pahang atas gaji yang telah ditetapkan oleh Residen British. Menurut mereka, gaji yang telah diluluskan itu tidak mencukupi jika dibandingkan dengan hak kelebihan yang ada pada mereka pada masa sebelum British datang dahulu. Majlis Mesyuarat Negeri Pahang telah bersidang buat kali ketiga pada 11 hari bulan Disember 1890. Dalam persidangan itu, Hugh Clifford, pemangku Residen British, telah mengemukakan satu rang undang-undang mengenai tanah yang dimiliki oleh orang Melayu mengikut adat turun-temurun di negeri itu hendaklah dikenakan sewa. Perkara itu tidak perlu ditangguh kerana orang-orang besar Pahang sedang berusaha menuntut gaji lebih dan tambahan gaji itu tidak dapat dibuat jika sekiranya hasil pendapatan kerajaan Pahang tidak bertambah. Sultan Pahang bersetuju dengan pendapat pemangku Residen British itu dan Majlis Mesyuarat Negeri telah menetapkan undang-undang dan peraturan tanah mulai dijalankan pada 1 hari bulan Januari 1891. Setelah 2 tahun British campur tangan dalam pemerintahan di Pahang, orang-orang besar Pahang telah bertambah tidak puas hati kepada cara pemerintahan British yang dijalankan. Di antara orang besar Pahang yang tidak puas hati itu ialah Datuk Bahaman, orang kaya setia pahlawan di Semantan, yang memang sejak dulu telah menunjukkan sikap kerasnya terhadap pegawai British yang ada di negeri Pahang. Dalam bulan Disember 1890, Datuk Bahaman merasa tersinggung dengan tindakan Magistrate British di Temerloh yang bernama E.A. Wise yang telah mendirikan sebuah balai polis di Lubuk Terua tanpa berunding dengan beliau terlebih dahulu. Tambahan pula, apabila ada balai polis di Lubuk Terua, tentu saja akan menjalankan undang-undang cara British dan kebebasan Datuk Bahaman dan pengikutnya akan terhalang. Ikuti kisah seterusnya penentangan Datuk Bahaman terhadap British dengan kebangkitan pahlawan Melayu lain seperti Mat Kilau, Tok Gajah dan lain-lain lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga kepada yang telah subscribe dan like. Jika ada sebarang pertanyaan dan pandangan, sila beri dalam ruangan komen. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.